Kira-kira 50 tan sisa tulang ikan dibuang oleh pengusaha makanan laut dalam jangka masa sebulan. Pada tahun 2012, sekumpulan penyelidik daripada Universiti Malaysia Terengganu telah mendapati bahawa sisa tulang ini amat berguna kepada sesetengah industri yang bersifat halalan toiban. Serbuk kalsium tulang digunakan dalam industri makanan, manakala granul kalsium digunakan sebagai penapis air. Ikuti laporan sepenuhnya. Perusahaan hasil laut berasaskan ikan wujud berpuluh tahun lamanya di Terengganu. Sebelum ini hanya isi ikan yang dipandang, namun siapa sangka tulangnya kini lebih bernilai. Ia menjadi sumber kalsium asli yang dikenali sebagai hydroxyapatite atau HA. HA ni sebenarnya banyak manfaat. Kalau dahulunya HA ni digunakan untuk membuat tulang palsu dan juga gigi palsu. Tetapi sekarang ni pihak kajian kami telah mencari kegunaan baru. Misalnya menggunakan HA untuk membuat penapis air minum. Dan HA juga boleh digunakan untuk campuran dalam bahan makanan seperti coklat, susu dan sebagainya. Jadi kelebihannya ialah HA ini mengandungi kalsium yang tinggi yang sangat berguna untuk badan manusia. Pengusaha keropok leko dan pengeluar produk isi ikan antara sasaran mereka bagi mendapatkan bekalan. Ia dijual dengan harga sekitar 80 sen sekilo. Ejen halal meninjau peringkat pemprosesan di komuniti yang terletak di daerah Setiu. Tulang ikan terlebih dahulu direbus. Kita proses setakat kita ni kita untuk merebus, membersih tulang daripada yang ada isi-isi tu lah. Kita cuci kering dan jadikan serbuk sampai kepada serbuk tulang ikan. Jadi berapa lama dibiarkan untuk rebus ni? Pekat permulaan kita rebus dalam lebih kurang dalam setengah jam. Kemudian ia dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali bagi menyingkirkan kotoran dan bahan organan. Tulang ikan akan dijemur di bawah terik mentari sehingga kering dan bertukar warna. Setelah tulang tu dibersih kita akan menjemur sehingga kering selama 1 hingga 2 hari. Bergantung pada cuaca. Setelah dia betul-betul kering, dia akan mendapat color kemerahan sikit. Lepas tu barulah kita hancurkan dengan guna mesin blender. Ia perlu dihancurkan untuk dijadikan serbuk. Serbuk tulang ikan dihantar ke makmal UMT bagi tujuan pembakaran. Suhu 600 darjah Celsius diperlukan untuk membentuk serbuk kalsium, manakala 1200 darjah Celsius bagi membentuk karbon. Dr. Ahmad Sontang dan Dr. Dara Aisyah antara yang terlibat dalam penyelidikan ini. Namun, apakah kegunaan serbuk kalsium dan serbuk karbon ini? Matlamat utama tu adalah bagaimana kita nak buat satu produk kalsium daripada projek inovasi tulang ikan ni sehingga boleh umat-umat Rasulullah ni mendapatkan bekalan kalsium yang halalan thayyiban untuk dapat dijayakan kepada semua industri yang memang mematlamatkan produk halalan thayyiban kepada user-user kita baik di Malaysia maupun antarabangsa. Sumbangan HA dalam makanan juga besar dalam menjamin kualiti serta nutrisi makanan. Peringkat awal aplikasi serbuk kalsium dalam makanan adalah produk coklat buatan Hanana Chocolate Generation. Jadi banyak makanan apabila kita campurkan dengan HA, hydroxyapatite, maka kualitinya akan bertambah baik. Apabila kalsium dimakan oleh manusia dan masuk ke dalam darah, kalsium ini boleh menyerap bahan-bahan toksik dan sumber-sumber dan juga heavy metal. Hasbi begitu komited melayan hobinya sambil memenuhi permintaan pelanggan meskipun hanya sebagai cenderahati ataupun door gift. Selain merasai keenakan dan aromanya,
Ia juga membekalkan sumber kalsium untuk keperluan tubuh manusia. Selalunya rakyat Malaysia secara rakyat Terengganu secara khususnya, diorang tak suka minum susu. Jadi kawan-kawan saya yang datang, dia kata dia ada masalah osteoporosis, ada masalah macam-macam lah yang berkaitan dengan kalsium. Bila bercakap dengan Dr. Aisyah tu, jadi saya pun tercetus satu idea, okey, budak-budak suka coklat. Ramai orang lebih suka berperisa coklat daripada minum susu putih. Jadi bila kita campurkan tu, secara tak langsung orang makan lebih ke arah kalsium daripada tak makan langsung. Bukan sahaja dari segi nutrisi, malah kalsium yang dibekalkan juga jelas status halalnya. Bahan HA ini juga seolah-olah menjadi pengawet makanan. Dia boleh memanjangkan jangka hayat makanan tersebut. Penapis air bertindak untuk menghalang benda asing, klorin dan seterusnya membekalkan alkalain kepada air. Namun begitu, wujud juga produk penapis air yang menggunakan bahan terlarang seperti tulang babi dalam pembuatannya. Seterusnya membekalkan kalsium. Walau bagaimanapun, kini kalsium boleh diperolehi melalui tulang ikan dan telah pun diaplikasi kepada sesetengah produk penapis air di mana status halalnya tidak perlu diragui. Ikuti laporan seterusnya. Laporan kali ini membawa kami ke Tangkak Johor, lokasi kilang penapis air Hijrah Nature Resources Sdn Bhd, iaitu syarikat peneraju pertama di Malaysia. Peringkat awal penubuhannya telah diberikan sijil halal JAKIM serta jaminan kualiti oleh SIRIM. Okey, kalau kita lihat pengguna khususnya orang Islam ni, mereka bukan sahaja air minuman, makanan pun mereka prihatin tentang halal. Jadi apabila kami mengeluarkan satu produk, khususnya tulang ikan tadi sebagai air kalsium, yang mana permintaan orang Islam ke produk halal ni saya rasa terlalu tinggi berbanding kalsium yang dikeluarkan oleh produk-produk lain yang berasaskan tulang. Kita tidak tahu tulang apa dan tidak ada sijil halal. Maka di sini pengguna Islam boleh bertukar kepada minuman melalui water filter yang ada kalsium malah halal daripada JAKIM. Tahun ini, Hijrah Nature Resources Sdn Bhd berhijrah kepada penggunaan tulang ikan sebagai pengganti bioseramik. Kami di Hijrah Water rasa terpanggil untuk meleraikan kekusutan umat Islam ini mengenai masalah komponen yang tidak halal tadi. Jadi kami melalui kerjasama dengan penyelidik daripada UMT ataupun Universiti Malaysia Terengganu telah pun mencipta satu kaedah di mana kita mencari bahan-bahan alternatif mengganti tulang haiwan yang haram tadi dengan menggunakan tulang ikan. Kami melihat lebih dekat bagaimana bioseramik dari tulang ikan menjalankan peranannya. Sebelum ni kita pakai cengkerang laut yang mana fungsi dia sama juga ada kalsium. Cuma cengkerang laut ni harga dia terlalu tinggi. Ini cengkerang laut. Teknologi cengkerang laut ni dia punya kalsium dia rendah. Lebih kurang 0.42 untuk 500 ml air berbanding dengan kita gunakan tulang ikan iaitu 1.47 kandungan kalsium. Selain bertindak sebagai pembekal kalsium, tulang ikan juga menghasilkan karbon yang turut berfungsi kepada penapis air. Fungsi karbon tulang ikan ni dia boleh menyerap bau air yang tinggi. Sebelum ni kita pakai tempurung kelapa. Tempurung kelapa bukan tak bagus, tapi dari segi kos yang tinggi, begitu juga karbon daripada buluh, kos yang tinggi, kita kena beli di luar negara. Sedangkan fungsi yang sama, lebih baik kita pakai tulang ikan. Ia juga menjadi alternatif kepada bahan lain sebelum ini. Terbukti, tulang ikan mempunyai kelebihan berbanding cengkerang laut, buluh dan tempurung kelapa. Meskipun terdapat banyak produk penapis air yang mampu membekalkan air berkualiti dan bersih, namun pengguna Islam terutamanya perlu berhati-hati dengan produk yang mungkin menggunakan bahan haram. Penapis air itu sendiri, kalau kita lihat daripada segi komponen-komponen yang terdapat dalam itu, kebanyakannya yang kalau kita import daripada luar berasal ataupun diperbuat daripada bahan-bahan tulang-tulang haiwan yang kita ragui kehalalannya, seperti contoh daripada tulang khinzir contohnya, ataupun mungkin daripada tulang-tulang binatang-binatang yang halal tapi mungkin cara penyembelihannya kita ragui. Jadi inilah isu umat Islam yang besar tentang masalah penapisan air ini.
Jaminan kualiti dari sirim juga perlu dipastikan agar kita terhindar dari perkara mudarat. Hijrah Nature Resources Sdn Bhd begitu komited dalam menyediakan perkhidmatan yang bukan sahaja halal, malah memenuhi kehendak pelanggan yang menginginkan kualiti air minuman yang bersih dan sihat. Inovasi penghasilan bayu seramik dari sumber kalsium tulang ikan ternyata satu anugerah meskipun ia hanyalah sekadar bahan buangan. Membantu terutama kepada orang-orang yang kurang gemar minum susu. Jadi dengan air kalsium yang ini dia akan membantu, akan mencukupkan kandungan kalsium dalam badan, terutamanya anak-anak yang sukar minum susu. Lebih dari itu, industri halal juga kian berkembang dengan penemuan alternatif yang hampir menyelesaikan sebahagian dari masalah umat Islam lewat hari ini. Ingat, yang halal itu jelas dan yang haram itu berjelas. Semoga segala informasi yang dipaparkan kepada anda dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya dalam mencari yang halal. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, sama-sama kita saksikan sedutan untuk episod minggu hadapan. Jikalau anda ada sebarang cadangan ataupun pertanyaan, jangan lupa layari Facebook kami. Sehingga berjumpa lagi dalam Eja Halal. Assalamualaikum.